dan sebagainya. Ya, ada penolakan besar-besaran terhadap kepimpinan UMNO. Dan ini marakkan lagi apabila Zahid bertindak seperti kuku besi, seperti diktator, dan menakut-nakutkan orang supaya ikut cakap dia dengan memecat sana, memecat sini, memancung calon sana, memancung calon sini. Itulah sebab pertama anda kurang lihat bendera. Kalau dulu-dulu hari pertama pun dah banyak bendera, spanduk dan sebagainya. Kedua, Barisan Nasional menghadapi masalah pendanaan. Dulu saya dah cerita, apabila PRU diumumkan, lazimnya kerajaan-kerajaan negeri akan bubar sama. Jadi contohnya kita ambil lah Parlimen Bukit Gelugor di Pulau Pinang. Parlimen Bukit Gelugor di Pulau Pinang sebagai contoh ada 3 kawasan DUN. Jadi 3 kawasan DUN ni melibatkan 3 adun. Saya tahu kalau ikut SPR, seorang calon parlimen boleh belanja setakat tertentu sahaja, itu peraturan pilihan raya. Saya fikir dalam berapa ratus ribu. Dan calon adun dia boleh belanja kurang sedikit. Okey. Tetapi terus teranglah saya cerita kat kamu lah, calon-calon yang utama, the main candidates bagi setiap parti ni, lazimnya kalau parlimen dia akan belanja lebih kurang 2 juta. Dan calon adun atau DUN ni kadang-kadang 1 atau 1 lebih juta. Jadi contohnya bila kita lihat pilihan raya di kawasan Bukit Gelugor, jadi ia merangkumi 1 parlimen Bukit Gelugor, dan di dalam parlimen Bukit Gelugor ni ada 3 kawasan DUN. Jadi ini melibatkan 4 calon, seorang calon parlimen dan 3 calon DUN. Jadi apabila nak minta dana daripada tukang beri dana politik, sama ada tycoon ke ataupun kroni ke ataupun siapa ke, jadi bila nak buat bajet pendanaan ini, anda boleh minta contohnya 2 campur 2, 4, 6 hingga 8 juta boleh minta bagi satu kawasan parlimen. Tetapi banyak negeri atau hampir semua negeri pembangkang tidak membubarkan DUN. Jadi bila mereka tidak membubarkan DUN, maka Barisan Nasional di kawasan-kawasan parlimen dia tidak ada calon di kawasan-kawasan DUN sebab DUN tak bubar. Jadi di banyak negeri seperti di Selangor, Pulau Pinang, ya, melainkan 3 atau 4 negeri yang bubar DUN, yang selebihnya semua tak bubar DUN. Jadi untuk Barisan Nasional meminta dana berlebihan daripada tukang beri dana, ya, sukar. Takkan di Parlimen Bukit Gelugor sebagai contoh dia nak minta 6 hingga 8 juta sedangkan seorang saja bertanding, iaitu ahli parlimen. Dan ada orang beritahu saya, tak apalah, mereka masih boleh minta sebab tukang beri dana tu dia bukan bodoh, dia tahu semua ni, dia akan beri. Saudara-saudari, kalau anda belanja lebih sikit, takat 2 juta satu parlimen, kadang-kadang benda tu susah nak kita buktikan. Tetapi kalau satu ahli parlimen di kawasan parlimen dia belanja 6 hingga 8 juta, dengan sekelip mata saja boleh tunjuk bukti kepada SPR bahawa dia telah melanggar peraturan SPR. Jadi tak boleh, dia ada masalah pendanaan. Ini sebab kedua mengapa kita lihat kurang bendera dan spanduk Barisan Nasional. Jadi anda mungkin bertanya, bagaimana pula pembangkang boleh ada lebih bendera dan spanduk? Jawabnya mudah, sebab dia masih pegang kerajaan negeri. Jadi contohnya Pulau Pinang, DAP masih pegang kerajaan negeri. Jadi bila DAP pegang kerajaan negeri, dia boleh ada jentera-jentera dia yang sedia bekerjasama walaupun tidak dibayar upah atau dibayar upah sedikit demi sebab dia masih, kerajaan masih berfungsi dan ramai sedia membantu. Sebab bila bantu anda mungkin dapat sesuatu, ya, dari bukan dapat upah, tetapi mungkin esok anda akan dapat manfaat dengan cara lain ke apa ke. Jadi ramai yang nak bodek akan membantu, ya. Jadi sebab itu kita lihat pembangkang dia lebih banyak bendera. Jadi bila kita campur faktor ini dengan faktor boykot besar-besaran dekat BN ni kadang-kadang, contohnya kalau kita lihat di kawasan-kawasan tertentu di Lembah Kelang ini,
Kita pusing satu kawasan besar, baru nampak dua tiga banner sahaja dengan muka calon, itu sahaja. Bendera tak nampak dalam satu kawasan yang besar. Ya. So itu yang saya kata, ada boikot besar-besaran dan kini berada di luar kawalan Zahid. Sebab Zahid mungkin dia nak lakukan perkara-perkara tertentu, mungkin dia anggap ini akan menjejaskan BN sedikit sahaja, tetapi tiba-tiba penjejasan terhadap Barisan Nasional sudah berada di luar kawalannya, di luar jangkaan dia. Okey. So itulah jawapan kepada soalan kenapa tidak ada banyak bendera dan spanduk BN. Bukan cerita dongeng yang sedang diwar-warkan oleh Zahid. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Ya. Matan. Wow, tidurlah. Kalau tak nak tonton, anda tidur. Kita berbicara. Okey. Seperkara lagi macam Laskar ni, bila saya dedah pasal kepincangan Anwar, saya dedah perkara-perkara berkaitan dengan Anwar petang tadi, saya terkejut. Saya diserang oleh Laskar Cyber Pro Zahid juga. Kata Zahid dengan Anwar tak kerjasama, tapi saya heran. Laskar Pro Zahid terasa bila kita dedah perkara berkenaan dengan Anwar. Apa cerita tu? Okey. Jadi ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita akhiri live. Okey, Don Hamid, bagaimana dengan parti warisan? Apakah warisan mampu? Okey, mampu menang kot. Okey, saya tidak tahu, tunggu ramalan ketiga yang akan didedahkan pada 12 hari bulan November. Jadi ada dua lagi ramalan dari pihak saya. Satu pada 12 November ni, dan kemudian ramalan terakhir pada 17 November, iaitu 2 hari sebelum hari mengundi. Mother of all elections towards impending downfall. Azmi Rule, BN boleh menang besar, Zahid ada taktik. Ini bohong lah. Okay? Kalau ada pun taktik, ialah taktik mengadakan pilihan raya pada musim tengkujuh supaya bila banjir korang keluar mengundi. Ya. Zahid, okey, dengar baik-baik ya saudara-saudari, Zahid tengah cemas. Okey, lihat jumlah bendera. Anda percaya ke Zahid? BN dia kata ini mother of election, anda percaya ke dia nak ambil risiko tak pasang bendera? Dia bukan tak nak pasang bendera dan spanduk. Dia kurang dana, dia menghadapi masalah boikot besar-besaran melibatkan banyak cawangan dan bahagian. Ya. Okey. BN tengah krisis besar. Ya. Dan majoriti akar umbi tidak percaya kepada Zahid, dan Syab ada kerjasama dengan Anwar. Dan dari sudut risiko memang ada sebab munasabah. Takut ada kerjasama sebab memang terbukti percaturan rahsia dia orang dua ni. Okay. Agak Muhammad Al-Kaw, okey, agak kecewa rundingan PN GTA tak jadi. Sebenarnya masih boleh runding. Kalau GTA dengan perikatan ada akal, masih boleh runding. Ya, contohnya minggu kedua calon-calon tertentu bersetuju untuk berkorban. GTA dengan perikatan berunding kerusi-kerusi tertentu siapa yang harus bertanding, dan contohnya okey, kerusi ni GTA tak payah bertanding, maka calon GTA berkorban. Mungkin kerusi tu perikatan tak payah bertanding, calon perikatan berkorban, masih boleh kerjasama. Okay? Saya tak nak masuk campur lah. Saya tidak tahu apa-apa berkenaan dengan apa yang berlaku dalam PN atau GTA. Tuan, adakah wujud kemungkinan PRU ditangguhkan SPR dalam keadaan banjir dan efeknya bagaimana? Okey, saya tidak tahu. Tetapi cuma pesan saya kepada Zahid, kau ingat yang tengah banjir kilat ni di Merata, dan sudah ada laporan yang keluar tadi, 6 kawasan dalam Kuala Lumpur disenaraikan sebagai berisiko tinggi akan ada banjir dalam 24 jam ni.
kau ingat penduduk berjuta penduduk Malaysia, khususnya beratus ribu dalam kawasan banjir ni, kau ingat akan undi BN lepas anda mementingkan diri sendiri berbanding dengan kepentingan rakyat? Fikirlah. Okey. Tapi saya dah beritahu, Zahid berani buat election ni sebab dia jangka, dia tak jangka sebenarnya kerjasama Anwar dengan dia ni akan terbongkar. Jadi dia harapkan PH boleh kekal kuat supaya BN menang kecil je pun boleh bentuk kerajaan bersama PH. Tapi dia tak jangka benda ni akan terbongkar. Dan PKR memang juga berada dalam keadaan yang teruk. Ya. Percayalah. Ya. Mokhtar Jusoh, Zahid boleh menang ke di Bagan Datuk? Saya tidak tahu. Okey. Tetapi anda wajib tonton 3 video terakhir saya dalam YouTube. Rajin-rajinlah lepas ini pergi ke sana, khususnya video malam semalam yang saya buat pendedahan kedua berhubung dengan Anwar dan menarik. Ya. Muda berada dalam PH. Andai PH bergabung, bagaimana pula penerimaan muda? Okey. Sekarang ni kalau kita lihat, saya tidak tahu penerimaan, tapi sekarang ni kalau kita lihat lanskap pilihan raya ni, parti-parti yang terlibat, PH ada kluster mahkamah, iaitu Lim Guan Eng. Muda ada kluster mahkamah, iaitu Syed Saddiq. Ini bukan soal kita nak perkecilkan mereka ke apa, ini hakikat. BN paling banyak kluster mahkamah. Okey. Cuma kumpulan yang tak ada kluster mahkamah yang bersih adalah Warisan, GTA dan Perikatan. Fakta tetap fakta, hakikat tetap hakikat. Dan kalau kita lihat, ada sebab cukup kuat untuk kita takutkan risiko berlaku kerjasama antara kluster-kluster mahkamah, iaitu PH, Muda dan khususnya PH dan Barisan Nasional. Ya. Okey. Jadi mungkinkah GPS bertindak sebagai kingmaker? I do not know yet. It's too early to say. I do not know yet. Tetapi kalau dari sudut tinjauan, ya, tinjauan online yang masih terbuka, saya war-warkan, saya letak link supaya semua, tak kira penyokong BN, penyokong PH, penyokong Perikatan boleh pergi undi. Masih kalau kita pecahkan ikut parti, Pejuang mendahului, diikuti dengan PAS dan yang lain semua berterabur. PKR dan UMNO paling rendah. Okay. Don Hamid, BN dan PH pasti kerjasama. BN akan buat apa sahaja untuk selamatkan Zahid. Saya percaya benda ni. Sebenarnya mungkinkah GPS bertindak sebagai kingmaker? Saya rasa GPS is not the real kingmaker. Dia dah kata dia akan bergabung dengan mana-mana yang berupaya jadi kerajaan.